Kemudian ada tambahan, muka surat belakang sekali, sambungan tentang hadis yang saya beritahu hari itu. Siapa dia yang 70,000 orang ni yang dia tak kena hisap? 70,000 yang mula-mula tu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menjampi, dia tidak meruqyah. Kalau sakit pun dia tak ada, seolah-olah macam tak berubat. Mereka yang tidak pernah minta dijampi, mereka yang tidak meramal, tidak menilik nasib, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi hadis ni banyak perbahasan ulama, tapi kesimpulan dia pun tak tahu. Kalau kita nak kata sakit tak payah ubat, Nabi Muhammad pun dia berubat. Bahkan Nabi Muhammad pun ada meruqyah, ada bacakan ayat-ayat pada orang yang sakit. Jadi tak tahu. Saya baca juga, kata ulama tu, kata ustaz ni perbincangan, tapi tak tahu nak pilih macam mana. Jadi kita bacakan. Di orang ni maksud dia tawakal. Dia kuat tawakal. Tawakal tu kuat, tapi bertanyalah sampai tak berubat pula. Tawakal tu kuat. Mereka ni yang berjaya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari pula satu lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meramal. Meramal ni kita tak masuklah, tilik-tilik ni kita memang tak buat. Tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dijampi, dan tidak menggunakan kai. Kai ni satu pengubatan dengan besi panas. Dia sangat berkesan, sangat efektif. Tapi Nabi Muhammad dia ada larang. Dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi kesimpulannya orang ni jenis kuat tawakal, yang ni lah dalam 70,000. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi Muhammad, kesembuhan itu, nak baik daripada penyakit ni, dengan 3 cara. Hadis ni kuat lah, Bukhari pun sebut, Muslim pun sebut. Yang pertama minum madu, yang kedua berbekam, yang ketiga dengan kai. Tapi aku melarang umatku melakukan kai. Jadi kesembuhan ni atas tiga cara. Nak sembuh daripada penyakit ni 3 cara. Satu, minum madu, yang ni kita buat lah. Yang kedua berbekam, yang ni pun kita buat juga. Satu lagi dengan kai. Kai ni besi panas, dibakar sampai jadi bara. Macam kita buat kerih tu lah, bara. Lepas tu letak pada tempat yang sakit. Dia memang berkesan. Sakit-sakit, tak tahulah sakitnya macam mana, kudis ke apa ke, memang berkesan nak sembuhkan sakit tu. Tapi Nabi Muhammad dia larang. Sungguh pun dalam hadis kata larang, ulama-ulama dia bagi tafsiran, dia larang itu bertaraf makruh, bukan kata haram. Maksud dia boleh berubat dengan kai, tapi yang tu kira jalan akhir dah tak ada cara dah nak baik. Berubat tak baik-baik juga, bolehlah gunakan kai itu tadi. Besi panas membara, letak pada tempat sakit tu. Sebab para sahabat pun ada buat kai ni. Jadi cara nak sembuh pada penyakit, minum madu, berbekam. Kena usaha yang tu dulu. Kalau dah tak boleh sangat dah, barulah kai. Tapi orang yang 70,000 yang terpilih tadi, kai tu pun dia tak buat. Dia kuat tawakal daripada Tuhan, sebab dilarang oleh Nabi. Dan dengan larangan apa? Dengan larangan makruh lah, bukan larangan kata haram. Tu beza cara mengeluarkan hukum daripada hadis dengan Quran. Kalau dalam Quran, bila disebut larang tu maksud dia haram tu. Tapi kalau dalam hadis, dia ada pertimbangan dia. Kadang-kadang larang tu bersifat makruh, kadang-kadang larang tu dia bersifat harus, kadang-kadang bersifat haram. Dia cara keluarkan hukum tu berbeza. Sebenarnya saya kurang sihat ni lama, dalam 6 hari ni. Tapi saya akan sentiasa ada orang yang lebih tak sihat daripada kita. Tahu teruk lah ni, demam ni teruk dah ni. Jumpa satu orang anak murid, dia kata, Ustaz cuti ni tak pergi berjalan mana kan? Dia tak berjalan, aku tak sihat. Dia pakai baju tebal ni, peluh curah-curah. Kita tanya dia pula, ni dari mana? Saya dari hospital. Kenapa? Kakak dia nak cerita tak sihat kakak dia tu berbanding tak sihat kita ni jauh beza. Kakak dia tu umur baru 23, darah tinggi, lama dah. Yang duduk di ward ni sebab buah pinggang dia dua-dua dah tak berfungsi. Bukan baru tak berfungsi, lama dah. Kan dia guna mesin lah, tukar darah tu. Ada masalah, tak boleh masuk darah ke, ataupun darah tak boleh keluar ke masa tu, tu masuk ward.
Maksudnya yang membuatkan kita terfikir, aku demam biasa, batuk biasa. Dia muda, perempuan muda umur 23, darah tinggi tu terkejut juga sebab muda kan, kena darah tinggi terkejut juga. Yang lebih terkejut lagi, buah pinggang dia duduk tak boleh pakai. Tahu lagi ujian dia lagi berat. Jadi kita ni tak boleh dah nak manja-manja sangat kan? Sebab ujian dia tu lagi berat. Kita baru demam batuk sikit, ujian itu berat. Nah, masuklah pelajaran malam ini tentang syafaat. Imam Ghazali dia cerita tentang syafaat ni sikit je. Bila kita hurai dengan sandaran-sandaran tadi, nanti akan jadi panjang. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, muka surat 335, dan bahawa diimani bahawa orang yang bertauhid itu dikeluarkan dari neraka sesudah habis penyiksaan. Siapa yang ada la ilaha illallah, maksud dia yakinlah Tuhan ni lah, Allah ni Tuhan. Dia ni lepas kena siksa tu akan masuk syurga juga, sehingga tidak tinggal di dalam neraka jahanam seorang pun yang bertauhid dengan kurnia Allah Ta'ala. Siapa yang ada iman, dia akan masuk syurga juga akhirnya nanti. Maka tidak ada orang yang bertauhid kekal di dalam neraka. Siapa yang kekal dalam neraka tu maksud dia tak beriman. Dan diimani akan memperoleh syafaat Nabi-Nabi, kemudian syafaat ulama-ulama, kemudian syafaat para syuhada, orang-orang mati syahid, kemudian syafaat orang mukmin, orang beriman, menurut kemegahan dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Bukan semua orang boleh bagi syafaat. Dia ada makam-makam dia tu, antaranya Nabi-Nabi, ulama-ulama, para syuhada, orang-orang mukmin, orang beriman tertentu lah. Dan orang mukmin lainnya yang tidak ada baginya yang memberikan syafaat, maka dia dikeluarkan dari neraka dengan kurnia Allah Azza wa Jalla. Dikira dah habis dah segala syafaat ni semua, tak ada syafaat dah. Tapi ada juga orang yang dikeluarkan dari neraka sebab Allah Ta'ala. Allah pun ada syafaat dia juga. Maka tak ada seorang mukmin pun yang kekal dalam neraka. Sesiapa sahaja yang dalam hatinya seberat biji sawi keimanan akan dikeluarkan dari neraka itu. Ni yang sebahagian orang kata membuat jahat pun tak apa, janji kita percaya pada Allah. Nanti masuk neraka lama-lama keluar juga. Biar. Dia tak tahu lama tu. Kan? Lama. Kata orang, kita kalau kena kurung dalam bilik mandi kita pun seminggu lah kata, duduk dalam bilik mandi jangan keluar seminggu. Kita tak tahan kan. Nak duduk dalam neraka tu entah berapa juta tahun. Jangan kita kata tak apa, akhirnya masuk syurga juga. Janji ada la ilaha illallah. Dengar. Jadi siapakah antara golongan yang dapat berikan syafaat? Ini kita tengok sandaran-sandaran dia, surah An-Najm ayat 25. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredai. Maksud dia malaikat ada bagi syafaat. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad, aku adalah orang yang pertama menjadi pemberi syafaat di syurga kelak, dan aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya dari sekalian para Nabi. Syafaat Nabi Muhammad ni popular lah, kita memang tahu dah, selalu orang sebut Nabi bagi syafaat. Hadis riwayat Imam Muslim, aku adalah orang yang pertama menjadi pemberi syafaat di syurga. Tidak seorang pun di antara para Nabi yang mempunyai pengikut seramai umat aku. Jadi umat Nabi Muhammad ni paling ramai. Bahkan ada Nabi yang pengikutnya hanya satu orang. Jadi kalau kita berdakwah, yang ikut kita seorang je, tak apalah. Sebab ada Nabi yang satu orang je, dakwah punya lama, satu orang je pengikut dia. Riwayat Imam Bukhari, pada hari kiamat para Nabi, malaikat dan orang beriman, kaum mukminin memberikan syafaat mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kini hanya syafaatku yang tersisa. Maksudnya para nabi bagi pertolongan, malaikat pun tolong, orang beriman pun tolong. Kira tak boleh selamat juga lagi, Allah pula tolong. Ada syafaat daripada Allah. Walaupun dari segi hakikatnya kita faham lah, semua syafaat tu Allah punya. Nabi bagi syafaat pun sebenarnya syafaat Allah juga. Riwayat Ibnu Majah, pada hari kiamat yang memberi syafaat 3 golongan, iaitu para nabi, kemudian ulama, kemudian syuhada, orang yang mati syahid. Jadi kesimpulannya,
Siapakah yang dapat bagi syafaat ni? Malaikat. Yang kedua, Nabi dan Nabi-Nabi lah. Yang ketiga, orang-orang beriman. Yang keempat, Allah. Yang kelima, para syuhada. Dan nanti akan kita jumpa lagi puasa, amalan puasa pun syafaat juga. Dan Al-Quran pun syafaat juga. Nanti ada hadis dari belakang.